Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya yang keempat. Yang ketiga, adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau seibu juga masuk dalam bab haram kerana hubungan keturunan buat selama-lamanya, iaitu adik-beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Golongan ini diistilahkan sebagai furu' ibu bapa kerana mereka dianggap sebagai cabang dari ibu bapa. Mereka haram dikahwini selama-lamanya. Adik-beradik gitu, sama ada adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik seibu je. Haram buat selama-lama juga. Haram buat selama-lama juga. Seterusnya yang keempat, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki yang seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki. Ini dipanggil benda ni anak saudara, tuan-tuan. Anak saudara kita. Sama ada anak saudara daripada adik-beradik seibu sebapa kita, ataupun anak saudara daripada adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu sahaja. Dipanggil anak saudara kita. Haram buat selama-lama juga kahwin dengan golongan ini. Seterusnya yang kelima, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan yang seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Yang kelima, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan yang seibu. Apa ni? Anak kepada adik-beradik kita yang perempuan yang seibu. Seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Ni dipanggil benda kok ni? Anak saudara juga ni. Anak saudara kan? Okey. Haram. Juga dengan haram buat selama-lamanya nikah dengan golongan ini. Dan yang keenam, ibu saudara sebelah bapa. Ibu saudara sebelah bapa dipanggil mak saudara. Mak saudara kita, iaitu adik-beradik perempuan kepada bapa, mak saudara kan? Okey. Begitu juga ibu saudara sebelah bapa, sebapa, dan ibu saudara sebelah ibu, seibu. Golongan ini diistilah sebagai furu', datuk dan nenek sebelah bapa. Mereka haram dikahwini dalam apa jua keadaan sekalipun. Ni buat selama-lama haram. Dia panggil mak saudara kita ni. Sama ada mak saudara seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu. Haram juga buat selama-lamanya. Ni kena selidik elok-elok dulu. Nak kahwin ni, sebab tu dalam Islam nak kahwin ni kena pergi merisik. Kena pergi merisik, tengok dulu macam mana. Takut-takut kena anak saudara kita. Anak saudara kita. Takut-takut macam tu. Tapi kalau nak kahwin anak saudara kita, nak kahwinkan dengan anak kita, boleh? Anak saudara kita ni nak kahwinkan dengan anak kita, dipanggil sepupu. Boleh, tapi hukumnya makruh. Makruh. Makruh pasal dekat dia. Baru satu lapis baru tu. Makruh. Dikhawatiri bila mana kahwin dekat-dekat macam ni, takut-takut keluar anak, dia jadi tak apa sihat sikit. Dia jadi cacat biasanya. Tak sihat. Pasal benda faktor keturunan tadi masih dekat tu. Dekat.
Maksudnya walaupun boleh tapi hukumnya makruh. Cari hak jauh-jauh sikit. Cari hak jauh-jauh sikit. Kan? Okey, tengok. Dan yang terakhir sekali, ibu saudara sebelah ibu. Ibu saudara sebelah ibu, iaitu adik-beradik perempuan kepada ibu kita. Dipanggil mak saudara kita juga ni. Kan? Adik-beradik perempuan ibu kita. Maknanya mak saudara kita sebelah ibu kita. Mak saudara kita. Begitu juga ibu saudara sebelah ibu seibu dan ibu saudara sebelah ibu sebelah ibu sebapa. Golongan ini diistilahkan sebagai furu' datuk dan nenek sebelah ibu. Mereka haram dikahwini buat selama-lama juga. Mak saudara kita. Kan? Sebelah mak kita. Kan? Tak boleh buat selama-lamanya juga. Kan? Kena selidik. Tapi benda ni besar kemungkinan tak berlaku. Tapi ada juga ni. Hak jenis minat orang tua. Kan? Dia tak nak hak jenis orang muda, hak jenis anak dara dia tak nak. Dia nak cari hak macam mana? Ni nak hak tua-tua. Hak 50 ke atas. Kan? Ada jenis tu, dia cari jenis tu. Kan? Seelok-eloknya cari hak macam mana? Cari hak tak pernah kahwin lagi lah. Kan? Anak dara dia panggil. Kan? Tapi ada golongan-golongan tertentu dia jenis minat hak tua. Dia kata banyak pengalaman. Macam-macam orang ni tuan-tuan, selera masing-masing. Kita je peliknya dia ni. Kita rasa pelik. Tapi bagi dia memang dia cari hak macam tu. Kan? Tak pelik bagi diri dia. Kan? Ada tak? Ada lah. Tapi jarang-jarang kita jumpa lah. Jarang kita jumpa tuan-tuan lah. Okey. Semua hak kita dah bincang tadi ada dalil tak? Dari segi sudut haram 7 perkara hak kita bincang tadi semua ada dalil tuan-tuan. Kitab fiqh ni dikeluarkan ada sandaran. Walaupun bukan kita mengaji kitab hadis ni. Bukan kita mengaji kitab tafsir ni. Tapi kita kena ingat fiqh ni dikeluarkan dengan sebab hadis, dengan sebab Al-Quran. Secara tak langsung kita seolah-olah mengaji hadis, mengaji Quran. Bila mana kita mengaji kitab fiqh. Pasal nak keluarkan fiqh ni dia kaji Quran dan hadis. Maka hak kita nak cerita tadi tu pengharaman dengan sebab keturunan, dengan sebab nasab itu berdalilkan daripada hadis Nabi SAW pun ada, daripada ayat-ayat Allah Ta'ala pun ada. Okey, pengharaman mengahwini golongan di atas berpandukan kepada firman Allah Ta'ala yang bermaksud. Ni ada surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan berikut. Siapa dia? Yang pertama, ibu-ibu kamu. Ibu-ibu kamu. Masuk dalam bab ibu-ibu kamu ni dan ke atas. Siapa? Mak kita. Siapa lagi? Nenek kita dan seterusnya ke atas. Haram belaka tu. Buat selama-lama, buat selama-lamanya. Ibu-ibu kamu, anak-anak kamu dan ke bawah. Anak kita, cucu kita, cicit kita dan ke bawah. Haram selama-lamanya. Saudara-saudara kamu. Siapa dia ni? Adik-beradik. Adik-beradik kita. Adik-beradik kita. Sama ada adik-beradik seibu sebapa, sama ada adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu. Haram buat selama-lama juga. Saudara-saudara bapa kamu. Mak saudara kita. Saudara-saudara bapa kamu, iaitu ibu saudara sebelah bapa. Dia panggil mak saudara sebelah ayah kita. Haram selama-lama juga. Saudara-saudara ibu kamu, iaitu ibu saudara sebelah ibu, mak saudara sebelah mak kita. Seterusnya, anak-anak perempuan saudara lelaki kamu. Siapa dia ni? Anak saudara kita. Anak perempuan kepada adik-beradik lelaki. Anak saudara dia panggil. Seterusnya, anak perempuan saudara perempuan kamu, iaitu anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Dia panggil anak saudara kita juga. Haram kahwin dengan kita. Jika akad berlaku dengan salah seorang daripada golongan ini,
Berlaku contohnya akad nikah tersebut dengan salah seorang hak kita dah cerita haram dengan sebab keturunan tadi. Tiba-tiba berlaku majlis akad nikah tu berlaku. Macam mana hukum dia tu? Jika akad berlaku dengan salah seorang daripada golongan ini, akadnya adalah terbatal. Akad tersebut tidak sah, batal akad tersebut. Tak sah. Jika seseorang menghalalkan perbuatan tersebut, dia menjadi kafir. Dengan main-main benda macam ni. Jadi kafir ni tuan-tuan bukan kerana dengan sebab murtad je tuan-tuan. Pertikai hukum hakam Allah Ta'ala jadi kafir juga tuan-tuan. Menghalalkan yang haram jadi kafir. Allah Ta'ala kata halal, kita kata haram. Terbalik habis. Kafir. Allah Ta'ala kata haram, kita kata halal, kita buat benda tersebut, kafir juga. Macam mana agak? Tu kedudukan dia tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, bunyi macam kasar, tapi tu kedudukan dia tuan-tuan. Bunyi kasar ustaz ni main sebut kafir-kafir ni. Tak, tersebut ni tuan-tuan ada landasan dia tuan-tuan. Ada benda kita duk cerita ni tuan-tuan. Macam bab riba tuan-tuan kita cerita. Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia macam ni. Riba tu haram, kita tahu dah kan. Jual beli tu halal. Tiba-tiba kalau kita terlibat dengan riba, dalam keadaan kita tahu riba tu haram, tiba-tiba kita terlibat dengan riba, kita pegang riba tu haram tapi terlibat juga, tak kafir gitu? Tak kafir lagi. Tapi kalau kita tolak pengharaman riba, sekalipun kita tak terlibat dengan riba, kafir tak? Kafir. Kita tak terlibat bab riba ni tuan-tuan. Tak ambil satu sen pun hasil daripada riba. Cuma kita kata boleh je ambil duit riba ni, halal. Habislah. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Hak terlibat tadi jadi fasik. Dia tahu dah haram riba ni. Dia tahu dah haram mencuri, tapi dia mencuri juga. Tu dia panggil fasik. Dosa tetap dosa, tapi tak jatuh hukum kafir lagi ketika tu, dengan sebab dia masih lagi pegang hukumnya ialah hukum haram. Tapi bila mana ubah hukum, dia jadi haram. Ni dalam bab hudud ni, orang kita duk cerita pada hari ni tuan, duk gembar-gembor pada hari ni. Dia ada kedudukan kafir, dia ada kedudukan fasik, dia ada kedudukan zalim. Kan ada ayat Allah Ta'ala sebut, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalam ayat yang lebih kurang sama, Allah Ta'ala sebut faulaika humul fasikun. Dalam ayat hak lebih kurang sama juga, permulaannya sama, penutup lain, faulaika humuz zalimun. Beza tu. Kafir lain, fasik lain, zalim lain pula. Kafir macam mana kafir? Kafir ni dia tahu dah hukum ni hukum Allah, tapi dia tolak. Dia tolak terus tuan-tuan hukum tersebut. Hudud yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu, dia tolak terus. Tolak ayat tersebut. Kafir dia. Fasik ni dia tahu dah. Dia tahu dah hukum ni hukum Allah. Dia tahu hukum ni hukum Allah, tapi duduk berhelak. Tak sesuai lagi hari ni. Banyak lagi tu ini, banyak helak. Walaupun banyak dah masa duduk kaji. Maka orang macam ni yang banyak soal jawab macam ni, dia panggil fasik. Dan dua orang macam ni. Ada juga dengan hukum zalim. Zalim ni macam mana pula? Dia tahu ni hukum Allah, dia cari hukum lain, dia guna sebagai galang ganti hukum Allah. Hukum Allah ada termaktub dalam Quran, tiba-tiba dia ambil hukum orang putih, hukum yang dibubar oleh British contohnya. Ni dia panggil zalim, pasal meletakkan satu-satu kedudukan tak kena pada tempat asal dia. Dia panggil zalim.
Tuan-tuan boleh letak hukum tu, tapi tak payah tuding jari pada siapa-siapa lah. Tu kedudukan hukum. Kadang-kadang dia jatuh kafir, kadang-kadang jatuh fasik, kadang-kadang jatuh zalim. Zalim. Yang pasti tuan-tuan, ketiga-tiga golongan ini sama ada kafir ke, zalim ke, fasik ke, tempat mereka kat mana? Penutup mereka nanti ke semua ketiga-tiga golongan ini ialah neraka Allah Subhanahu wa taala semua. Cuma bunyi tu lembut sikit fasik, bunyi lembut sikit zalim, tak bunyi kafir je. Penutup golongan ini ialah neraka Allah Subhanahu wa taala juga. Bab jangan main-main. Dalam bab ni tuan-tuan, sebab tu kita tuan-tuan dalam bab hukum hakam agama ni tuan-tuan kena pegang sungguh, pahit ke, manis ke, kena telah belaka kita tuan-tuan. Pasal benda ni sesuai. Dengan sebab Allah Ta'ala ni dijadikan kita, dia bagi undang-undang pada kita, makna undang-undang tu sesuai lah dengan kita. Tiba-tiba hari ni kita duk tumpang bumi Allah Ta'ala jadikan kita, dia bagi nikmat pada kita, tiba-tiba kita kata hukum ni tak sesuai. Siapa kita nak kata macam tu? Pelik kan zaman hari ni. Zaman kita hari ni benda macam ni berlaku. Kita tengok lagi. Berdasarkan fakta di atas, balik pada tajuk asal ni. Berdasarkan fakta di atas, seseorang wanita diharamkan berkahwin dengan bapa, datuk sebelah bapa, datuk sebelah ibu, dan keseluruhan orang yang menjadi punca kelahirannya. Semua orang-orang yang menjadi punca kelahirannya haramlah. Dia juga diharamkan berkahwin dengan anak laki, cucu dari anak laki, cucu dari anak perempuan, serta seluruh cabang keturunannya. Anak kita, cucu-cucu kita, semua tak boleh berlaku. Dia juga diharamkan berkahwin dengan adik-beradiknya yang seibu sebapa, adik-beradik sebapa, dan adik-beradik seibu. Dia juga diharamkan berkahwin dengan anak-anak saudara dari adik-beradik lelaki dan anak-anak saudara dari adik-beradik perempuannya. Begitu juga diharamkan dia berkahwin dengan bapa saudara sebelah bapa dan bapa saudara sebelah ibu, bapa saudara ibu dan bapa saudara bapanya. Semua tu kalau kita bincang tadi ada 7 susunan itu, semuanya dia masuk dalam bab haram muabbad, dia panggil haram abadan abada. Apa saja keadaan sekalipun dia tetap haram untuk dikahwini. Haram buat selama-lamanya. Ni tak boleh tukar ganti dalam bab ni tuan-tuan. Okey, seterusnya haram kerana perkahwinan pula. Hak ni akan datang cerita. Haram dengan sebab perkahwinan. Akan datang cerita hak ni. Okey, ada soalan ke? Tak ada? Sila. Okey. Orang tolak hudud tuan-tuan. Tolak hudud. Tolak ni banyak kedudukan ni tuan-tuan. Sama ada dia tolak tadi dia petikai ke, kalau dia tolak betul-betul tolak dalam keadaan dia istihar, tu cerita lain. Cerita lain. Tapi kalau lah kita ni secara rambang macam tu je, tak tahu siapa yang tolak, secara umum macam tu je, kedudukan asasnya masih lagi dalam keadaan besar kemungkinan dia ni petikai, masuk dalam fasik, kemungkinan masuk dalam bab zalim. Pada umum perbahasan ini, kalau dia tak declare secara tepat, ayat berkaitan dengan hudud itu dia tolak. Tak ada dalam kamus pemikiran dia, kefahaman Islam dia, hudud ni tak ada. Kalau dia declare macam tu, mati murtad dia ketika itu. Mati murtad ni tuan-tuan haram dikebumikan di perkuburan Islam. Tak boleh kita kebumi di perkuburan Islam. Tapi kalau dia mati dengan sebab petikai hudud, petikai, dia kata tak sesuai ni dengan sebab kalau laksana hudud, besar kemungkinan matlamat kita duk kejar negara maju 2020 terbantu.
Terbantuk matlamat 2020 kita dengan sebab laksana hudud. Orang macam ni dia masuk dalam bab mana ni? Dia masuk dalam bab fasik, tuan-tuan. Lepas tu kalau dia ni ada bidang kuasa, tiba-tiba dia tukar ganti sepatut laksanakan hudud dengan sebab mencuri ni, potong tangan lah, tiba-tiba dia tukar dengan benda lain dengan sebab dia ada kuasa, maka zalim dia. Dua-dua kedudukan zalim dan fasik ni masih lagi diurus macam biasa. Kalau dia mati, kita urus macam biasa. Kita urus macam biasa, mandikan dia, kafankan dia, solatkan dia, usung pergi tanam di perkuburan Islam. Masih lagi diberi kelonggaran ketika itu. Yang tak ada kelonggaran, yang mana mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kufur. Sebab tu selepas pada dia murtad, dia declare dia murtad, pihak kerajaan yang memerintah dia kena ambil peranan macam mana? Panggil, bukan tunggu pancung, bukan tunggu bunuh dah. Dia ada step dia, tuan-tuan. Panggil dulu, bincang dulu, bagi nasihat dulu beberapa ketika, sampai satu tahap dia kekal juga dengan macam tu. Akhir sekali tak ada cara lain dah. Suruh taubat tak nak taubat, bagi tempoh tak jadi juga. Akhir sekali pihak kerajaan yang memerintah, yang dengan merintah tadi syarat dengan cara Islam, dengan syariat Islam, baru dia boleh jatuhkan hukum bunuh. Penutup dia bukan senang, tuan-tuan, benda ni nak laksana tu kena selidik. Tak boleh dengan cara ni, cari cara ni. Tak boleh tak makan nasihat dengan si fulan bin si fulan, ni pakar motivasi dah ni. Tak boleh juga tukar orang lain pula, tukar. Tak boleh juga. Lah sekali, tuan-tuan, bagi tempoh, bagi nasihat lagi, bagi tempoh, bagi nasihat lagi, tak boleh juga. Lah sekali baru hukum pancu. Penutup dia macam tu, tuan-tuan. Bukan senang benda ni, tuan-tuan. Nak sabitkan hukum potong tangan bukan senang, kena ada saksi. Kalau singgah kunci motor dekat motor kita, tuan-tuan, lalu pencuri pun ambil, dia kata hari ni tak payah kerja penat, pasal kunci dah ada, takut jalan, kena potong tangan tak? Ada tengok dalam CCTV, kawan ni mencuri ni tak kena potong tangan. Sekalipun ada saksi 4 orang ketika itu, tak kena potong tangan dia. Asal mana? Pasal kelemahan tuan punya motor, cuai dia panggil, kelemahan dia tu. Maknanya benda ni bukan senang, tuan. Dia ada penelitian yang terperinci. Tapi sampai ke hari ni, tuan-tuan, banyak lagi golongan-golongan yang masih rasa syok wasangka, rasa tak yakin lagi dengan ketetapan hukum Allah. Sepatutnya kita ni bila mana mengucap 2 kalimah syahadah, kita kena terima 30 juzuk Al-Quran yang kita dah baca tu. Bila mana kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua hadis Nabi, sama ada melibatkan ucapan Nabi, tutur kata Nabi tadi, lepas tu melibatkan perbuatan, melibatkan akhlak Nabi, melibatkan takrir daripada Nabi, semua kita kena terima. Sekalipun pahit, sekalipun pahit kena terima. Label terima tadi, wajib terima. Kalau petikan, rosak. Label rosak tadi, dia ada 3 kategori tadi. 3 kategori tadi tu, sama ada kafir ataupun zalim ataupun fasik. Maknanya kedudukan fasik tadi dengan zalim tu, dia ada ruang lagi, tuan-tuan, untuk bila mana dia mati dalam keadaan tersebut masih lagi dikebumikan di perkuburan Islam. Tapi mati dalam keadaan kufur, secara jelas ketika itu, maka haram dikebumikan di perkuburan Islam. Habis okey, lain kali sambung. Sebelum saya tutup, tuan-tuan, di sini ada nak kongsi sikit berkaitan dengan